Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan pengurusi dan anjutan kuasa masjid, pada tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, kaki tangan masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi lagi kesempatan pada malam ini untuk kita meneruskan bacaan kita, iaitu dalam perbincangan, perkongsian dalam membetulkan ataupun menerapkan ilmu yang berkaitan dengan tajwidul Quran dalam surah Yasin, di mana pada malam ini sambungan bacaan kita ialah pada ayat 28 muka surat 442, muka surat 442 surah Yasin ayat 28. Baik, bagi mereka yang berhajat untuk melihat Al-Quran, boleh ambil Quran, ataupun boleh dia pegang handphone tu. Dalam handphone kita pun boleh ada Al-Quran, insya-Allah. Tak ada bunyi. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan sambungan bacaan pada ayat 28 surah Yasin ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca Ummul Kitab. Saya baca, tuan-tuan dan puan ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ayat 28 surah Yasin, muka surat 442. Ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء
وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Ya, sampai situ dulu bacaan kita dan kita cuba keluarkan hukum-hukum ataupun kita terapkan hukum-hukum tajwid dan juga makhraj serta sifat huruf pada ayat yang kita baca ini. Baik, kita lihat semula pada ayat 28. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Pada ayat ini fokus yang saya nak bincang ialah pada hukum dengung. Ya, hukum dengung yang pertamanya. Yang pertama dengung pada kalimah wa ma anzalna. Nun bertemu dengan zai. Nun bertemu dengan zai ini hukum tajwid ialah ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki, ikhfa hakiki. Ikhfa syafawi kalau mim berjumpa ba. Sekarang nun bertemu zai. Ikhfa hakiki. Baik. Hukum ikhfa ini tuan-tuan dan puan sekalian, sedia maklum ketika mana kita mendengungkan anzalna itu, kita bersedia makhraj huruf zai. Berarti tuan-tuan dan puan-puan kena tahu bagaimana sebutan huruf zai. Sudah tentu kita tahu zai ialah huruf yang apabila kita sebut, ujung lidah kita
berada di belakang gigi bawah dan gigi kita hampir rapat. Itu cara sebut zai. Tuan-tuan nak tahu lebih jelas, kita sebut aja az. Kita sendiri akan dapat rasa kedudukan hujung lidah itu berada di belakang gigi dan gigi kita rapat, hampir rapat. Az. Jadi masa kita dengungkan anzalna itu, pastikan makhraj zai itu kita sediakan. Bukan kita sebut nun tu. Nun itu kita dengung aja, tapi yang standby lidah tu ialah huruf zai. Jadi dia akan hasil bunyinya begini. Wa ma anzal. Gitu. Bukannya an, bukan, tapi cara dengung dia. Wa ma anzalna. Itu dia cara dengung ya. Baik, seterusnya dengung yang kedua, kita pergi kepada kalimah mim ba'dihi. Nun bertemu dengan ba. Di sini hukum iqlab. Hukum iqlab. Tuan-tuan tak tahu pun tak apa nama iqlab tu, tapi cukup dengan tuan-tuan faham apabila kita melihat mim ada atas nun ataupun mim ada pada baris dua, maka di sana kena dengung. Dengung dengan keadaan macam mana? Menyebut huruf mim. Sebut mim sungguh. Rapat bibir terus. Ala qaumihi mim ba'. Mim ba'. Sebut. Rapat bibir terus. Tapi besok kalau tuan-tuan jumpa ada guru kata kena renggang, tuan-tuan ikutlah guru tu, tak apa. Ya, ikutlah. Tapi kalau dengan saya berpegang dengan yang rapat. Pasal saya belajar begitu, guru saya bagi tahu. Okey. Min ba'dihi min jundin. Di sana ada dua dengung. Yang pertama min jun. Nun bertemu dengan jim. Samalah hukum dia dengan anzalna tadi, iaitu hukum ikhfa. Sama juga dia punya kaedah, iaitu semasa tuan-tuan dan puan-puan mendengungkan huruf nun, keadaan makhraj huruf selepas nun itu bersedia. Sekarang huruf jim, maka makhraj jim yang kita nak sediakan macam mana? Tuan-tuan boleh kesan makhraj jim dengan tuan-tuan sebut aj. Kita rasalah di mana tu, iaitu tengah lidah. Tengah lidah kita naik ke langit. Jadi masa tuan-tuan dengung min jun itu, tengah lidah tuan-tuan dah duduk kat langit dah, hampir dekat langit dah. Jadi dia akan bunyi begini. Mim ba'dihi mil jun. Sambil-sambil mil tu, tengah lidah dah melengkung naik macam tu dah. Sebab apa? Cara sebut jim tu, lidah kita melengkung naik ke langit. Itu sebab dia bunyi miljun. Baik, itu untuk huruf nun bertemu jim. Kemudian pergi kepada nun bertemu dal. Sama juga, hukum ikhfa juga. Jadi masa tuan-tuan dengung jun itu, ujung lidah kita bersedia dekat dengan pangkal gigi. Kenapa? Kerana huruf dal, tuan-tuan sebut dal dengan keadaan ujung lidah menyentuh pangkal gigi. Ad. Kan? Pangkal gigi situ kan? Jadi masa tuan-tuan dengar jun itu, ujung lidah dah duduk dekat dengan pangkal gigi. Jadi dia bunyi bagaimana? Jul. Dia tak sama ya. Tuan-tuan sekalian, huruf ikhfa ni ada 15. 15 huruf semua bunyi lain-lain. 15 huruf ke 15 bunyi. Sebab apa? Sebab ikhfa ini terpengaruh dengan huruf selepas dia. Sebab itu dia bunyi lain. Dia tengok huruf apa nak datang. Kalau huruf jim, bersedia dengan jim. Kalau huruf dal, bersedia dengan dal. Kalau huruf zai, bersedia dengan zai. Sebab itu dia akan hasil bunyi dengung itu berbeza-beza. Kerana itulah cara kita menyebut huruf ikhfa ini. Baik. Minas samai wa ma kunna munzilin. Satu lagi kita jumpa. Nun bertemu zai juga. Ya, munzilin ni macam ni. Masa tuan-tuan sebut mun tu muncul. Tapi bila dengung tu tak muncul dah. Tengok mulut saya. Dia begini Mul. Dia bukannya
mul, bukan. Ya, dia kena mulzi. Mulzi. Muncung sebab apa? Sebab mim bagi depan. Bila selesai mim bagi depan, dah habis dah cerita bagi depan. Cerita dengung dengan zai, itu cerita lain lah. Sebab itu kena kita punya gerak bibir tu mul. Jangan duk mul. Salah bunyi dia begitu. Nampak tak? Bunyi dia tak sama kalau kita buat mul dengan mul. Dia hasil sikit, ada seni bunyi dia. Baik, itu sedikit perbincangan saya tentang dengung pada ayat 28 ini. Dan satu lagi saya nak bincang ialah pada huruf panjang, pada mat yang panjang itu, wama anzalna. Ya, kita sedia maklum apabila tanda panjang bertemu dengan hamzah, maka tuan-tuan terus set dekat minda panjangnya 4 atau 5. Bukan 6, 4 atau 5. Tanda panjang jumpa hamzah 4, 5. Pilih mana satu. Nak 4, 4 lah, nak 5, 5 lah. Begitu juga kita tengok depan lagi sana. Min jundim minas samai. Juga selepas tanda panjang bertemu hamzah, maka sama. Tadi kalau baca 4 wama, sama juga dibaca 4. Kalau wama dibaca 5, maka sama juga dibaca dengan 5. Kecuali kalau tuan-tuan dan puan-puan waqaf pada kalimah sama, itu boleh sampai 6. Katalah tuan-tuan baca wama 4, tiba-tiba berhenti dekat minas sama. Minas sama tu boleh baca 4, boleh baca 6. Tapi kalau tuan-tuan baca wama 5, dekat sama boleh baca 5, boleh baca 6. Dia macam tu. Baik. Kalau 4, 4 ataupun 4, 6 kalau berhenti. Itu kaedah kita baca pada kalimah ini. Dan satu lagi minas sama ini tuan-tuan sekalian, bila kita waqaf pada sama ada huruf hamzah. Bila ada huruf hamzah, tuan-tuan kena letak satu suara. Dia panggil suara itu an-nab. Suara apa? An-nab. Eja dia macam mana? Alif, lam, nun, ba, ra. An-nabru. Kalau kita bariskan gitulah bunyi dia. An-nabru. Apa dia an-nabru ni? An-nabr ini ialah suara itu ditinggikan sikit. Dia ada macam tinggi sikit. Macam bumper motor. Kita naik kereta kan, ada bumper, dia macam tu. Suara tu macam tu. Cuba tengok macam mana maksud yang dikatakan an-nabr ini. Kalau tuan-tuan waqaf, dia kena baca gini. Min juldim minas sama. Masa berhenti tu sama. Nampak tak? Ada tu. Itu orang panggil an-nabar dalam istilah bacaan itu. Bila tu nak ada an-nabar? Kalau sesuatu kalimah itu diakhiri dengan huruf hamzah yang mati. Macam mana lagi contoh? Contoh min syai' kita kan tuan-tuan baca. Min syai'. Masa berhenti tu itu dia tak gitu huruf hamzah. Minas sama min syai' yasha man yasha. Masa berhenti itu orang panggil an-nab. Okey nah? Baik, itu dia benda yang saya nak bincang pada ayat 28. Lagi sekali kita baca, cuba ingat balik apa yang saya bincang tadi tentang dengung. InsyaAllah kita baca lagi sekali yang terbaik insyaAllah. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُلْدٍ مِنَ السَّمَاءِ. Cuba semua. Kalau ada yang tak cukup nafas, berhenti je mana-mana. Tak cukup nafas dia katakan. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ. Situ je, situ lah. Buat macam mana? Nafas tak cukup. Lepas tu ulang je balik. مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُلْدٍ مِنَ السَّمَاءِ. Habis lagi nafas. Terus je. وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ.
Cuba semua wama. 1, 2, 3. Wama kunna munzilin. Mul. Macam tu cara dengung dia. Okey, selesai untuk ayat 28. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada soalan, boleh dibangkitkan terus ya. Baik, seterusnya ayat 29. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Di sini pun saya masih nak membincangkan tentang ikhfa juga. Di mana kalimah yang pertama itu in kanat, nun bertemu dengan kaf. Nun bertemu dengan kaf ini juga hukumnya ikhfa. Kalau tadi saya sebut setiap kali bila berjumpa dengan hukum ikhfa ini, kita kena bersedia makhrajnya. Maka di sini yang kita nak sedia masa kita sebut in itu ialah makhraj huruf kaf. Jadi tuan-tuan kena tahulah kaf ni di mana sebutnya, makhraj kaf ni di mana. Senang saja tuan-tuan nak tahu, kita sebut aja. Ak. Di mana tempat yang kena tu, pangkal lidah. Menyentuh dengan langit-langit keras. Pangkal lidah kita tu menyentuh langit-langit keras. Ak. Jadi masa tuan-tuan dan perempuan dengungkan ini tu, pangkal lidah menyentuh langit-langit keras tu. Macam tu cara dia. In kanat. Cuba semua in kanat. 1, 2, 3. Seolah-olah lah kalau kita heja Rumi tu, kita boleh heja ing. Macam tu jadinya. Dia sentuh. Pangkal lidah kita tu sentuh kita punya langit-langit keras pada huruf kaf ini. Pada huruf lain tidak. Pada macam tadi kan, wama anzalna, tak. Dia tak sentuh. Dia cuma duduk dekat aja. Sama juga min jun. Min jundim tadi, nun bertemu jim, dia tak sentuh. Dia cuma dekat saja. Sama juga jundim. Dia tak sentuh, dia dekat saja. Yang sentuh ni 2 huruf aja. Yang sentuh makhraj ni 2 huruf aja, huruf ikhfa ni, iaitu huruf kaf dengan huruf qaf. 2 je. Jadi di sini huruf kaf sentuh. Selesai untuk kalimah in kanat. Kemudian terus lagi illa sayhatan. Situ pun dengung. Situ pun dengung kerana tanwin bertemu dengan waw. Kalau kita belajar tajwid, namanya ialah idgham ma'al ghunnah. Kalau tahu nama bagus, tak tahu nama pun tak apa. Tuan-tuan boleh kata dengung tu kira okey lah. Kan? Illa sayhatan. Hak ni kena muncul. Pasal apa? Pasal huruf waw. Huruf waw nak sebut dia kena muncul. Illa sayhatan. Kena muncul. Masa dengung tu tahu. Pasal apa? Pasal waw. Bukan pasal apa? Pasal waw tu. Waw tu muncul cara sebut dia. Baik, selesai sana. Kemudian wahidatan fa'iza. Tanwin berjumpa dengan fa. Tuan-tuan sekalian, juga di sini hukum ikhfa. Banyak malam ni kita jumpa dengan hukum ikhfa. Jadi ingatlah, bila sebut aja hukum ikhfa, apa nak buat? Bersedia makhraj huruf selepas tanwin ataupun selepas nun itu. Maka di sini yang kita nak sedia ialah huruf fa. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, sudah tentu kita kena faham bagaimana makhraj fa. Huruf fa ni sebut dia ialah pangkat kita punya bibir bawah, menyentuh kepala gigi atas. F. Dia bukan 2 bibir kan. Jangan tuan-tuan sebut fa begini. Af. Salah. Huruf fa sebutnya begini. F. Fa. Jadi masa dengung tu, tuan-tuan tengok bibir saya. Wahidatan fa'iza. Wahidatan fa'iza. Dia tak kena, cuma dia dekat je. Bibir bawah dekat dengan kepala gigi. Wahidatan fa'iza. Cuba semua orang, wahidatan. 1, 2, 3. Jangan tuan-tuan rapat terus. Kalau rapat terus jadi mim, salah. Dia tak mau, bukan jadi mim. Dia renggang sikit.
wahidatan fa idza. Lagi sekali semua. Begitu. Baik, kita cuba baca ayat ini sampai habis. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Ya, begitu. Okey. Ini bacaan saya, ini bacaan dia panggil bacaan tahqiq. Tuan-tuan tahu tak bacaan tahqiq ni apa? Bacaan untuk mengajar. Nanti kalau tuan-tuan baca sendiri tak perlulah panjang lama-lama itu. Kalau tuan-tuan dah pandai tu, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Laju sikit. Ni pasal nak ngajar. Tuan-tuan ikutlah apa yang saya buat ni. Itu orang panggil bacaan tahqiq. Kalau tuan-tuan baca laju sikit tu, dia panggil bacaan hadar. Macam kita baca semayang tu, laju sikit, tu bacaan hadar. Dia laju sikit. Okey, baik. Terus ayat 30. Ya hasratan 'alal 'ibad. Di sini perbincangan saya ialah pada kalimah ibad itu, di mana terdapat huruf dal di hujung sana. Maka tuan-tuan dan puan-puan pastikan bila sebut dal itu dikeluarkan lantun. Ada lantunan dal itu. Macam mana bunyi dia? Ya hasratan 'alal 'ibad. Dia dia ada. Dia kena ada itu. Kalau tak ada tu, dia jadi huruf ta. Kalau tuan-tuan baca huruf dal tanpa qalqalah, dia jadi ta. Katalah tuan-tuan baca kan, 'alal 'ibad. Dia ta. Dia mesti mesti ada. Jadi perbezaan dal dengan ta tu dia qalqalah di antaranya. Jadi kena bunyi itu. Ya hasratan 'alal 'ibad. 1 2 3. Dia ada bunyi de itu. Ya, baik. Terus lagi. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Perbincangan saya pada ayat ini ialah pada mir rasul. Mir rasul. Di situ tuan-tuan sekalian, ra yang ada sabdu tu pada kalimah rasul tu, ra tu mesti dibaca tebal. Sebab apa? Sebab ra tu barisnya di atas. Jadi tuan-tuan sedia maklum, dan selalu saya sebut dah, bila huruf tebal ni tuan-tuan nak kena buat apa? Naikkan pangkal lidah. Bila sebut ra tu, pangkal lidah kita naik ke atas. Ma ya'tihim mirra. Jangan mirra, salah. Mirra, pangkal lidah kena naik. Ma ya'tihim mir rasulin. Cuba semua. Baik. Illa kanu bihi yastahzi'un. Kalimah di akhir tu nak bincang. Yastahzi'un ini tuan-tuan dan puan sekalian, pastikan semasa kita menyebut huruf sin dan kita menyebut huruf ha, suara jangan sampai terputus. Maksud saya, kalau tuan-tuan baca gini kan, yastahzi'un, kurang tepat begitu. Kalau baca yastahzi'un, tak tepat begitu. Kerana huruf sin dengan huruf ha ini termasuk dalam huruf yang kita namakan sebagai huruf rakhawah. Apa dia huruf rakhawah? Suara terlepas, suara berlalu. Dalam kitab disebut yajri saut. Maksud apa yajri saut ni? Dia lalu. Yajri ni mengalir, suara tu mengalir. Jadi kita kena baca begini. Illa kanu bihi yastahzi'un. Yastahzi. Gitu. Bukannya yastahzi'un, bukan. Tapi yastahzi'un. Cara sebut sin dengan ha yang betul. Baik. Cuba kita sama-sama semula. Ma ya'tihim
min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Cuba semua. Baik, selesai untuk ayat 30. Terus lagi kepada ayat 31. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Baik, perbincangan saya ialah yang pertama huruf ra. Pada kalimah alam yarau sini, memang kadang-kadang di kalangan kita membaca begini. Dia baca alam yarau. Alam yarau. Itu betul ke salah tu? Salah. Pasal apa? Kalau baca alam yarau, itu jadi ra nipis. Sedangkan ra itu ra tebal. Jadi bunyi dia begini, tuan-tuan. Angkat pangkal lidah. Alam yarau. Bukan yarau, yarau. Macam tu. Alam yarau. Cuba semua. Masa rau tu pangkal lidah naik. Alam yarau. Lagi sekali. Baik, selesai untuk huruf ra. Kemudian di sana tuan-tuan ada huruf kaf. Selepas yarau tu huruf kaf. Begitu juga pada kalimah ahlak. Huruf kaf ni apa benda nak dibuat? Bila kita sebut kaf, pastikan bila tuan-tuan dan puan-puan sebut kaf, dia ada angin. Ada angin. Walaupun dia tidak mati, dia berbaris macam tu, ada angin. Tengok saya sebut. Alam yarau kam. Dia kena ada. Jangan tak ada. Jangan alam yarau kam. Tak mahu itu. Ringan saja sebut dia, bagi ada angin. Alam yarau kam. Cuba semua. Bila tuan-tuan letak angin, cantik bunyinya, ringan dia bunyi dia. Baik, begitu juga pada kalimah ahlak. Kaf tu. Tapi ingatlah, bila huruf tu mati, tuan-tuan kena ada dua kerja di sini. Apa dia kerja pertama? Tuan-tuan kena mati suara dulu. Suara kena sekat dulu. Alam yarau kam ahlak. Suara tu mati dulu. Lepas tu after selepas sekat suara, baru letak angin pada kaf tu. Itu cara sebut yang betul. Tengok saya sebut. Alam yarau kam ahlak. Dah habis sebut mati suara, baru ke tu datang. Jangan sambil-sambil sebut macam ni. Alam yarau kam ahlakna. Tak betul. Mati suara dulu. Alam yarau kam ahlakna. Cuba semua. 1, 2, 3. Baik, bagus. Qablahum. Di sana ada qaqalah ba. Ya, lantunkan suara tuan-tuan. Alam yarau kam ahlakna qablahum. Nampak? Qabla. Dia ada ba. Qablahum. Macam tu cara sebut qalqalah. Bukan macam ni lah. Ada orang sebut macam ni, dia sebut alam yarau kam ahlakna qablahum. Tak betul. Itu qalqalah kubra kalau bunyi macam tu. Qalqalah ada dua. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Apa dia qalqalah sughra? Yang duduk tengah-tengah macam ni. Yang ini sughra. Yang kubra, tadi ibad tadi. Ya hasratan 'alal ibad, iaitu kubra. Apa dia sughra? Sughra ni kecil. Apa dia kubra? Kubra ni besar. Kecil tu kecil apa? Besar tu besar apa? Kecil bunyi dia. Besar bunyi dia. Jadi bila kita sebut qalqalah kubra, besar tu besar bunyi dia. Bunyi lantun tu besar. Ya hasratan 'alal ibad. Besar bunyi dia. Adapun yang ini qablahum qalqalah sughra. Jadi bunyi dia kecil. Jadi bunyi kecil tu macam mana? Tengok. Alam yarau kam ahlakna qablahum. Bukannya
qablahum. Bukan. Tapi qabla. Dia ringan je. Dia sebut tu bibir tu rapat dengan ringan. Qab. Bibir rapat ringan saja. Baik. Minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Di sana ada huruf ra yang mati. Yarji'un. Ra mati sebelumnya baris di atas, maka kena tebal ra itu. Tuan-tuan sekalian. Jadi kita kena baca la yar. Macam tu. Bukan la yar. Salah. Baik, lagi sekali kita sama-sama cuba ayat 31 saya baca, tuan-tuan ikut. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Cuba semua. Minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Okey, baik. Terima kasih di sana. Seterusnya kita pergi kepada ayat 32. Ayat 32 ni tuan-tuan sekalian, di sini apa nak bincang? Ada dua perkara nak bincang. Yang pertama, pada nun bertemu kaf juga. Sama. Tadi dah bincang dah nun jumpa kaf tadi kan? Macam mana? Bila tuan-tuan dengung itu, kita punya pangkal lidah tu menyentuh langit-langit keras. Jadi di sini pun sama lah. Wa inku. Cara itu bunyi dia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua nak bincang sana ialah pada kalimah muhdha. Di sana kadang-kadang kita terdengar ada orang yang membaca huruf dha tadi tak apa cukup tebal. Dia baca gini. Ladaina muhdarun. Muhda. Bukan muhda, tapi muhdha. Macam mana nak bagi bunyi macam tu? Tu tak kena berhentilah. Dot punya makhraj macam mana? Bila sebut huruf dot, kita punya tepi lidah. Katalah buku ni, lidah kita, tepi lidah ni. Tepi ni belah kiri ke belah kanan ke tak kisah. Di mana perginya? Pergi naik ke geraham sebelah atas. Sama ada geraham kiri atau geraham kanan atau dua-dua belah. Kalau tuan-tuan boleh buat kembang, boleh, tak ada masalah. Dan tuan-tuan angkat pangkal lidah untuk sebut dia masuk waktu dah. Kita habis ni je. Baik, kita sama-sama baca ayat ni. Saya baca, tuan-tuan ikut ya. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Cuba. Ya, begitulah perbincangan kita pada malam ini sampai ayat 32. Mudah-mudahan ada maklumat, info-info baru yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat dengan perbincangan kita malam ni. Ada soalan tak sebelum berhenti? Ada? Saya? Ya. Dia memang dihampir kepada izhar. Dalam kitab dia sebut nun bertemu qaf, nun bertemu kaf hampir dengan izhar dia kata. Okey, baik, terima kasih. Lagi ada? Tak ada ya? Baiklah, kalau tak ada untuk malam ni itu dulu, insya-Allah bertemu lagi di masa akan datang. Dan sedikit pengumuman, lepas isyak kita ada buat sedikit tahlil untuk arwah dan untuk arwah ayah saya yang pagi tadi telah kembali ke rahmatullah pada lepas subuh tadi. Mudah-mudahan selepas isyak kita sama-sama buat tahlil, kita hadiahkan bacaan tahlil ini kepada mereka dan minta keampunan kepada mereka insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.